Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha afiyatil abdan wa shifaiha nuril absari wa tiya'iha. Al-Fatiha. Ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'ama ba'du. Alejatan kuasa surau tahfiz ad-diniyah, pusat tahfiz ad-diniyah di Selayang yang ada penimang, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak hufaz yang mungkin dalam persiapan untuk turun bertalaqi belajar kitab tarbiyah, kerana majoriti daripada mereka memiliki kitab dan kuliah ini macam khususlah untuk mereka, kitab pendidikan anak-anak dalam Islam. Di samping kita didik dia dengan hafazan, maka ilmu-ilmu lain. Jadi sementara menunggu mereka anak-anak ni turun, kita mengajar bapa-bapa dahulu, moga-moga ada manfaat. Dulu kita belajar yang terakhir sekali setahun yang lepas. Dah lama ni setahun, 2021 bulan Disember, berkaitan dengan akikah. Yang terakhir sekali kita belajar makruh dan juga perkara-perkara yang disunatkan ketika kita buat akikah. Dan doa-doanya termasuklah kita dah belajar bersama ketika menyembelih akikah itu. Nabi suruh baca doa. Nabi kata izbahu ala ismihi, sembelihlah dengan menyebut ala ismil maulud, itulah nama anak itu, nama si fulan. Faqulu, hendaklah kamu kata bismillah dengan nama Allah. Allahumma laka wa ilaika hazihi aqiqatu fulan. Moga-moga kita walaupun ajar anak-anak tahfiz, kita yang dengar kita pun boleh. Anak dia ada kitab, boleh tengok kitab muka surat 117. Kita yang tak ada kitab, dah kita belajar, harap-harapnya kita ambil lah fadilat dan juga ambil ilmu itu. Lagipun doa itu mudah aja kan. Bismillah dengan nama Allah. Kita biasa baca bismillah. Jadi ketika nak menyembelih binatang kambing akikah, bismillah dengan nama Allah. Allahumma laka, ya Allah ya Tuhanku, laka ini untukmu, wa ilaika dan kepadamu, hazihi aqiqatu fulan, inilah akikah si fulan, sebut nama tu. Jadi dengan nama Allah, ya Tuhanku, akikah ini untukmu dan kepadamu, inilah akikah, sebut nama. Jadi afdal kalau kita sendiri sembelih. Kalau kita bapa tak boleh sembelih akikah untuk anak, maka imam ataupun yang mewakilkan tu niat, dia niatlah. Sebab bukan akikah tu dia, bukan akikah dia, akikah hanya untuk si fulan. Jadi kalau imam tu tahu ataupun tukang sembelih tu tahu, dia baca, jadi dapat pahala double or triple, berganda-ganda pahala. Buat akikah tu dah dapat pahala, dan ketika kita buat akikah kita dapat lagi pahala kerana baca doa akikah. Kita makan tu dah dapat pahala. Ketika kita makan itu baca doa makan, dapat pahala. Kalau kita makan dapat pahala, baca ketika nak makan dapat pahala, habis maidah penghadaman dalam perut ini keluar sisa makanan tadi pun dapat pahala. Sampai begitu Allah ataupun Nabi ajar kita rutin harian ni penuh dengan pahala.
Faham ya? Mana makan tadi kita niat kerana Allah, dapat pahala. Dah dapat kenyang. Dengan rezeki yang halal, kita boleh makan nasi sepinggan tadi, niat kerana Allah. Jangan aku dah segar, aku dah sehat, makan kenyang, ada tenaga, aku nak pergi rompok bank. Dapat bala. Tapi kita niat tadi, makan tadi kerana Allah, moga-moga dengan sihat, dengan segar, aku boleh bangun malam nanti, aku boleh bagi nafrah untuk esok. Jadi bertindan-tindan pahala. Begitu juga maksud Ustaz, apabila kita keluar sisa maidah penghadaman, nyah tinjar dipanggil, perkumuhan, najis tu dah tak berguna, dapat pahala lagi. Kenapa? Kita masuk nak qada hajat, nak buang sisa tadi, kita baca doa juga. Bukan sekadar kita pakai dapat pahala. Pakaian yang kita pakai ini, cara kenanya dapat pahala. Baca doa ketika pakaian, pakaikan di sebelah kanan dahulu. Selipar sekalipun, kasut sekalipun, ni baju kita ni kita mulakan dengan yang kanan, kan? Begitulah penuh dengan pahala. Jadi kembali kepada akikah ni adik, ada doa yang bulan lepas, harapnya kita masih ingat doa ketika sembelih akikah. Bismillah, dengan nama Allah, Allahumma laka wa ilaika hazi aqiqatu fulan. Okey, anak-anak dah sampai, so kita terus kepada pelajaran kita pada malam ini. Tajuk baru, Mabhasur Rabi', perbahasan yang keempat. Tajuk dia, khitan anak yang baru lahir dan hukum hakamnya. Ini yang terakhir dalam tajuk kita, berkaitan dengan khitan. Boleh baca khitan, boleh baca khatan. Makna samalah, bersunat. Tapi jangan baca khatam. Khatam lain. Khatam Al-Quran. Kita buat majlis khatam Al-Quran. Yang tu khatamat, tamat, selesai, the end. Yang ni bukan khatama, khatana. Jadi baca khitan ataupun khatan. Hukum, pengertian, hadis-hadis, dalil-dalil, adakah khatan ini wajib ataupun sunat, sampailah hujungnya apa hikmah khitan. Sebelum nak masuk pasal keempat ni panjang. Yang biasa kita belajar dan mengajar sampai insya untuk SOP baru ni, tuan dan juga puan, dalam 38 minit, 40 minit. Jadi kita dapat kadang-kadang 2-3 hadis, 1-2 doa, 2-3 muka surat cukup, daripada kita tak dapat langsung. Apa dia dalam kaedah dia? Bulan lepas kita dapat satu doa ketika kita nak sembelih akikah. Jadi bulan ni kita dapat doa yang lain juga. Nak apa? Nak baca doa apa? Dapat sikit lagi baik daripada tak ada langsung. Kaedah fiqh dia panggil apa dia? Ma la yadruku kulluhu la yutraku kulluh. Ma la yadruku kulluh la yutraku kulluh. Benda yang tidak boleh kamu buat semua sekali, jangan kamu tinggal semua sekali. Kita nak hafal tak mampu hadis yang banyak, kita tak mampu hafal. Kan? Jangan kamu tinggal langsung tak hafal hadis, langsung tak hafal doa. Sama juga hari ni penat, letih, demam. Contohnya kita tak mampu hafal 3 muka surat, tapi jangan tak hafal langsung, baca 2. Tak mampu 2, baca 1. Macam Ustaz hari ni penat sikit kan. Tapi ada juga kuliah daripada tak ada langsung. Rupanya ada kesan. Kena dos penggalaknya ada kesan. Semalam kena, hari ni demam. Ustaz kena mula-mula Pfizer, 2 Pfizer, tak ada masalah. Tapi penggalak ni dia bagi dos AZ. Mungkin dia bertembung kat dalam kot, rasa berat badan, rasa demam, bengkak. Walau bagaimanapun, jangan tak mengajar langsung. Dia mengajar juga. Adik pun sama. Okay? Dalam kaedah dia panggil apa dia? Ma la yadruku kulluhu la yutraku kulluh. Benda yang tak boleh kamu buat semua sekali, jangan tinggal semua sekali. Tak boleh kuliah sampai sejam, tapi ada juga kuliah sampai isyak. Tak boleh hafal 3, hafal 2. Tak boleh hafal 2, hafal 1 muka surat. Jangan tak hafal langsung. Tak boleh hafal hadis yang banyak kita belajar, kita hafal 1. Hadis banyak dah kita belajar ni. Kalau tak boleh. Kalau boleh lagi banyak. Masalah dia panggil apa dia?
something is better than nothing. Something adalah something, ada satu. Daripada nothing tak ada apa pun. Siapa ingat doa ketika kita sembelih akikah? Jangan tengok buku. Siapa ingat? Ya ni nothing lah, nothing. Kita tak nak nothing, kita kena ada something. Jadi yang tu belajar sebulan lepas. Bulan-bulan sebelum pada ni pun, jadi kena ingat. Semua yang ada pada buku, ayah-ayah ini tak ada dalam buku, tapi dia boleh dengar. Moga-moga boleh ingat juga. Kalau tak boleh ingat pun, paling tidak kita tahu. Oh, ada doa. Doa ketika tahnik dulu apa dia? Dah belajar juga kan? Tahnik ketika belah mulut. Baca doa macam mana? Nothing juga. Mana somethingnya? Something is better than nothing. Bacalah. Baca dia. Allahumma faqihhu fid din wa allimhu fit ta'wil. Okey, ketika cukur rambut, cukur jambul, apa doa? Nothing juga. Nothing. Something is better than nothing. Jadi, ma la yadruku kullu la yutruku kullu. Benda tak boleh hafal semua, jangan tinggal semua. Allahumma barik hazal walada min awal yaumin ila akhir dahrin. Ya Allah, engkau berkatlah anak kecil ni daripada mula dia lahir ni sampai akhir hayat dia. Sampai dia meninggal. Ketika azan baca apa dia? Ketika azan. Yang Ibnu Abbas ajar ketika kita sampai azan tengok kanan, iqamah tengok kiri. Baca ayat yang kamu baca tu. Ayat mana kita baca? Nothing. Mana something? Baca inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Ya, kita minta jauh zuriat ini, termasuk kisah Nabi Allah Ibrahim, termasuk kisah Maryam kan, kisah Isa. Inni u'izuha, sesungguhnya aku berlindung dengannya, dengan Allah, daripada syaitan yang direjam. Moga anak tadinya diterlindung daripada hedonisme, daripada berpeleseran, daripada melepak budaya berhibur yang melalaikan. Semua kita minta jauh. Okey, kembali. Lain kali kita dapat satu pun cukup, jangan tinggal langsung anak-anak. Okey, kita tengok siapa nak baca dulu pengertian khitan dan istilahnya. Silakan sayang. Nak suruh uncle baca. Uncle tak ada kitab, adik semua ada kitab, adik baca. Nak suruh Ustaz tentukan. Okey, dimulakan dengan kanan. Yabda' bis yamin. Berkat dengan yang kanan kan? Daripada kanan ke kiri. Okey, silakan. Muka surat 118 nak. 118 bawah tu perbahasan keempat, khitan anak yang baru lahir. Okey. Okey, bagus. Yang kita belajar ni, yang pertama Ustaz pun maaf, begitu juga ayah-ayah, kita belajar ni maknanya tambah-tambah bab khitan. Jadi moga-moga dimaafkan kalau kita terpaksa sebut zakar, farash, alat kelamin, alat sulit ini, kerana dia dalam belajar, tak perlu kita malu. Okey, iaitulah bab khitan, melibatkan iaitulah kamu punya angry bird. Angry bird, burung marah, burung kamu tu. Jadi kita akan belajar satu persatu. Jadi khitan ini semua dah khitan kan? Semua dah khitan. Kalau tidak, tak boleh jadi imam. Kamu sembahyang untuk kamu sendiri sah, tapi nak jadi imam tak boleh, sebab ada kekotoran yang menutupi kepala hasyafah kamu. Sebab ada kulub, ada kotor. Jadi kalau dah bersunat, dia bersih. Syarat sah sembahyang salah satunya bersih, bukan sekadar pakaian,
Bukan sekadar bersih tempat, kamu sendiri kena bersih. So dia melibatkan taharah. Jadi khitan ini salah satu di antara bentuk penyucian dan pembersihan. Kalau kamu semua telah berkhitan, ayah-ayah kat belakang confirm nafsu nak. Abang nafsu nak. Senyum abang. Takkan tak bersunat lagi, anak dah 5, ustaz anak 3, semua sekali ya. Jadi kita tengok khitan ataupun khatan dalam bahasa Arab berberti memotong kulfah. Itu istilah lah tu, kulfah. Kulfah tu apa dia? Yakni kulit yang menutupi kepala zakar. Okey, zakar kita itu yang kamu punya bagi lelaki itu macam batang pisang tu kan. Cuma depannya ada kepala zakar. Okey, yang macam dengan topi Jerman. Ada mulut tapi tak ada mata. Licin aja yang kamu punyalah. Okey, jadi itu namanya zakar. Adapun farjun ni lubang, yang bagi perempuan dia panggil faraj. So dalam zakar lelaki ada, iaitulah kulit yang menutupi topi Jerman tadi. Biasa tengok filem combat kan, topi yang licin tu, jadi ada gap itu, jadi ditutup oleh kulit. So kita berkhitan, yakni kulit yang menutupi kepala zakar tadi kita potong. Bukan potong zakar. Potong zakar kamu tak dapat anak lah. Potong kulit yang menutupi, iaitulah kulfah. Kulfah tu apa dia? Kulit yang menutupi kepala zakat tadi kita potong, kita pun lipat ke atas, jadi nampak kepala sajalah, macam ninja turtle. Dikeluar kepala gitu saja, ataupun macam dengan kura-kura. Maaf ya, Ustaz dah sebut tadi supaya mereka faham. Jangan suka saja. Ni bukan nak mencarut ni. Takkan nak suruh tunjuk kan? Tapi kamu boleh imagine. Jadi itu namanya khitan. Dari sudut istilah, tadi dari sudut lughatan. Lughatan ni dari sudut bahasa. Dari sudut entomologi ataupun dari sudut language. Khitan itu apa dia? Kita potong kulfa. Bukan potong alat sulit kamu, bukan potong batang zakar kamu, tapi potong kulfa. Kulfa apa dia? Kulit yang menutupi kepala zakar. Boleh imagine lah masing-masing. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah syarak, kulit yang mengelilingi di bawah hasyafah. Okey? Jadi daripada kepala zakar tadi ada lubang yang keluar air kencing kamu, maka kulit itu tutup sampai ke bawah. Jadi yang keliling, bukan potong atas saja. Kalau potong atas saja, bawah tak potong, masih ada kekotoran. Kalau potong tepi saja, kiri tak potong, ada kekotoran. Kalau potong bawah, atap dan atap kotor, masih tersisa. Sisa ini sebenarnya tak nampak, tapi apabila kamu buat bowl ataupun air kencing, dia tertutup. Jadi ditutup begitu, dia terkandung dalam ni, dia panggil kulub. Lama-lama dia berbentuk macam kulat ataupun kotor. Kita pun tak selesa, bau pun tak selesa. Okey, jadi kekotoran itu menyebabkan kamu sembahyang tadi sah ataupun tak sah. Kalau pakaian kamu kotor, diri kamu kotor, sejadah kamu kotor, tak sah. So dia melibatkan iaitulah kebersihan. Nanti kita tengok apa perkaitan yang hadis yang dibacakan dua tadi. Jadi kulit yang mengelilingi di bawah hasyafah, yang ini tempat potongan daripada zakat, dan dialah yang menimbulkan berbagai-bagai hukum. Hukum alat sulit ini bagi lelaki yang hukumnya wajib kamu mandi wajib. Mandi wajib ini dia keluar mani melalui mata ke hidung ke telinga, tak melalui angry bird itulah. Okey, jadi keluar tadi dia melibatkan mandi hadas besar ke tak. Kalau perempuan period ke dia, ataupun kalau dah kahwin dia melakukan hubungan intim tadi, jima tadi, jadi melibatkan pelbagai hukum ataupun macam-macam hukum dia kata dari sudut syarak. Sebab itu kena tahu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmizi dan juga An-Nasa'i daripada Nabi. Jadi salah satunya dalam bab mandi hadas besar, mandi wajib, mandi junub, mandi janabah ini, dia melibatkan khitan yang dibaca oleh adik tadi. Dia baca idzal taqal khitanani. Khitanlah idza apabila iltaqa bertemu
Al-khitanani diterjemahkan dua khitan. Dia buat dalam bracket apa dia? Maksudnya zakat dan faraj. Bertemu antara keris dan sarung. Faham? Seorang yang faham. Yang lain ni kecil tak faham sangat. Keris dimasuk dalam sarung. Kemudian cabut balik. Okey, ketika bertemu antara sudu dengan cawan. Masuk sudu dalam cawan. Masuk. Kemudian keluar balik. Okey, ada orang nenggori dekat sini? Tak ada? Itu kena tanya abang-abang. Itu kita kat Kelantan tak ada. Kat nenggori ada. Abang suku apa? Senyap aja, adalah tu suku. Jadi masuk suku ke, masuk separuh ke, masuk full, itu istilah lain. Adik-adik tak berapa faham jadi kalau kat negeri dia ada banyak suku. Bahkan kita ini ada suku separuh, setengah. Okey, jadi masuk tadi tak kira suku ke semua sekali ke, maka dia melibatkan apa dia? Bertemu faraj, bertemu dengan zakat. Kemudian kamu wajib, Nabi kata ghuslu. Cuba baca, idzal taqal khitanani, apabila bertemu dua khitan. Ni bagi yang dah kahwin. Namanya hubungan kelamin itu, hubungan sulit itu jima. Okey, jangan pula kamu buat iaitulah hubungan belum kahwin, itu zina. Tak payah baca hadis, kalau zina pun dah dosa besar. Baca doa juga nak berzina. Lepas tu bicara macam ni juga, mandi hadas besar juga. Nah, tuan dah juga buat ada tempat ini dia sudut hukum fiqh. Hukum fiqh. Jadi kalau benda itu dah jadi dosa besar, berzina itu sendiri, tapi takkan ada orang dia nak minum arak, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dia pun minum air kencing syaitan tadi, whisky ataupun Tiger dan Carlsberg. Ada? Tak ada. Sebab benda haram, bahkan hukumnya haram. Hukumnya haram. Sepatutnya hukum sunat kita baca bismillah, kerana kita mengerjakan perkara haram. Sama juga nak berzina tadi, tiba-tiba masuk bab fiqh. Izal taqal khitanani, dibaca hadis. Apabila masuk zakar aku dalam faraj kamu, bertemu dengan dua khitannya, lepas ini kita mandi junub mandi hadas ada macam tu? Tak ada. 3, 2, 1 action. Jadi terus dalam bilik hotel. Jadi bahkan hukumnya haram, dosa besar tu. Jadi ada tempat, contohnya kita nak baca ni tamid, doa, zikir ni, ada tempat sebagai contoh kita baca bismillah, ada tempatnya wajib, ada tempatnya sunat, ada tempatnya haram. Macam tadilah, begitu juga kita kata alhamdulillah, ada tempatnya wajib, ada tempatnya sunat, ada tempatnya haram. So tengok tempatlah. So kita cerita ni bertemu dua khitan ni dalam bab yang halal. Suami isteri, okey, halal, dapat pahala. Tapi kalau dah berzina, tak masuk kategori, dia tertolak secara langsung, kerana zina itu sendiri adalah dosa besar. Tak ada orang nak berzina, dia ada baca doa junub. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Abang macam tak ingat aja doa ni? Ni doa jumuk bang, doa jumuk. Doa jumuk ni kita baca suami isteri, baca Allahumma jannibna, jauhkanlah kami syaitan ketika kita nak jimuk tu. Sunat lagi tasbih, sunat lagi takbir, suami isteri lah ni. Sunat istimta', sunat baca doa Allahumma jannibna syaitan, ya Allah hindarilah, jauhkan daripada syaitan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, hindarkanlah kalau dapat rezeki zuriat nanti juga daripada syaitan. Baru ada hubungan tadi. Itu hubungan yang halal suami isteri. Tapi kalau dah duduk dalam bilik hotel, dicekup khalwat, ada penguat kuasa, ada pegawai, ngana itu entah baju kat mana, orang tendang pintu, buka-buka, itu ditakap basah. Tak ada dia baca Allahumma jannib syaitan, dia baca Yasin semua. Okey, semua dosa. Dia kembali tadi, bila wajib kita baca alhamdulillah dik? Kita main teka-teki, kuis. Al-ghazul lughawi bahasa Arab. Al-ghaz lughawi, kuis. Bila? Adik, bila wajib baca
Alhamdulillah. Wajib kita sebut alhamdulillah. Wajib kita tahmid. Bila? Give up. Give up lama sangat bagi abang di sebelah kanan. Bila? Nah abang ni ketua kelas. Bila saya? Bila? Bila? Tadi kamu sembahyang maghrib kan? Kamu tak sembahyang Jumaat, kalau lepas kamu buka puasa, kamu ke atas sana ataupun dah solat semua kan? Kamu ada baca tadi kan? Okey. Kamu tak baca, tak stop sembahyang, pergi ulang balik sembahyang kamu. Bila? Pandai. Dalam rakaat yang pertama itu, dalam solat wajib kamu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wajib tu. Ada 7 ayat. Basmalah pun sama. Ikut mazhab Imam Syafi'i, basmalah adalah hitungan di antara 7 ayat. So wajib kita baca. Jadi ada bismillah wajib kita baca. Ada tahmid ni memuji Allah, wajib kita puji. Segala puji dan puja untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kalau kamu tak baca, batal sembahyang kamu. So hukumnya adalah wajib. Ada 5 perkara wajib yang kita panggil rukun qauli. Wajib kamu kata, wajib kamu baca. Di samping takbir, bacaan Al-Fatihah. So dalam bacaan Al-Fatihah itu wajib baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Faham? Ada tempat sunat. Bila tempat sunat? Alhamdulillah ni sunat. Ataupun bismillah ini sunat. Bila? Fikir sikit. Jadi wajib sunat. Bagus nak cuba. Salah tak apa dek. Bila? Bila baca bismillah sunat? Bila? Kuat sikit saya. Sebelum minum air. Bagus. Sebelum minum. Sebelum makan. Sebab apa? Nabi suruh. Nabi kata, ya ghulam, wahai anak. Ketika mana anak Ibnu Umar ada makan, kemudian dia tengok tak baca bismillah. Kemudian dia tengok gelagak budak-budak, dia tak makan dengan tangan kanan. Nabi terus tegur. Nabi kata, ya ghulam, wahai anak, Sammi namakallah. Sammillah, namakallah, nama Allah. Sebab itu kita baca bismillah. Sammi Allah, namakallah dengan nama Allah. Kita pun baca bismillah. So itu 2 boleh baca bang. Sebab hadis ni kata Sammi Allah, namakallah dengan nama Allah. Sebelum makan, sebutlah bismillah. So boleh kita baca bismillah. Tapi paling lengkap Bismillahirrahmanirrahim. 2-2 boleh. Sebab hadis ni Nabi kata Sammi Allah. Nabi tak kata Sammi Allahirrahmanirrahim. Nabi kata Sammillah, sebutlah nama Allah. Yang kedua, wakul, makanlah biyaminika, dengan tangan kanan. Kerana anak ini makan tangan kiri. Nabi terus tegur. Nabi tak terus pukul, membimbing. Maknanya makan tangan kanan. Sunat makan tangan kiri, makan syaitan. Wakul mimma yalika, makan yang paling dekat dengan kamu. Sebab mungkin dia ambil yang jauh, yang kat depan sana, depan sini. Tak beradablah gelojoh. Ketika kamu ambil pula kat sana, atas muka mak ayah dan seumpamanya. So ada adabnya. Itu bab makan. So kita kembali tadi baca bismillah, sunat kan? Minum air, bismillah. Makan, bismillah. Bagus. Lepas makan, sunat lagi. Tahmid, memuji Allah. Sunat kita memuji Allah. Macam mana kita puji Allah lepas makan? Yang tadi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang ni nak makan Bismillahirrahmanirrahim, nak minum Bismillahirrahmanirrahim. Dan lepas makan kita sunat, bukan wajib. Sunat kita memuji Allah. Macam mana? Kuat sikit saya. Allah juga. Tak, ustaz nak yang tahmid. Tahmid ni memuji berbentuk alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang tadi ketika nak makan tu doa, Allahumma barik lana, ya Allah ya Ta'ala, berkatilah bagi kami fima razaqtana, pada apa yang kau telah bagi rezeki kepada kami. Kita dah jauh daripada kami ambil daripada api neraka. Itu doa ketika kita nak makan. Ni kita bersyukur kalau kita makan dah kenyang, Allah bagi nikmat, kita memuji Allah. So tahmid di sana wajib ke sunat? Sunat. So alhamdulillah Rabbil Alamin dalam solat tadi wajib. Yang ni alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sunat. Contohlah dalam bab makan.
Boleh? Okey, bila pula kita bertahmid memuji Allah ataupun bila pula kita baca bismillah ni haram. Tadi tempat wajib, ni tempat sunat, ni tempat haram. Ada kaitan dengan pelajaran kita yang Ustaz urai tadi. Bila sayang? Tadi Ustaz dah hurai lah. Hukumnya haram. Sepatutnya memuji Allah sunat. Macam bismillah sunat. Tapi ada tempatnya dia wajib, ada tempat sunat, ada tempat haram. Macam tadi, ketika melakukan perkara haram. Kamu nak berzina tadi, ataupun kamu dah berzina, dah puas, alhamdulillah. Haram tau. Ataupun kamu apa ni baca bismillah juga. Kamu nak bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu masuk keris dalam sarung. Boleh macam tu? Haram. Ketika kita buat perkara haram, jangan dikaitkan dengan Allah yang maha suci tadi. Kita dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, kita pun sembelih orang. Sembelih orang dekat dengan apa ni, Palestin lah mana. Boleh. Kita sembelih orang, bunuh orang, bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tak sesuai dengan falsafah, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kalau kamu kasih, kamu tak sembelih orang. Kamu tengok dekat negara bergolak, dia sembelih hidup-hidup tahu. Kamu tengok dalam YouTube kan, punyalah jahat, termasuk di Myanmar, disembelih. Kadang-kadang dia hidup-hidup tu, dia ambil pundi kecil, buah-buah, apa ni, buah pinggang, punya zalim. Mana sifat yang maha pengasih? Mana sifat yang maha penyayang? Sedangkan Allah maha pengasih, maha penyayang. Maka haram kamu menyebut dengan Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kamu bunuh orang, kamu sembelih orang, kamu zina. Ataupun kamu minum arak tadi, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barikana, minum arak. Sedangkan arak itu haram. Faham anak-anak? Bismillah. So kembali sampai mana tadi? Iaitulah hadis. Apabila bertemu dua khitan, maksudnya zakar dan juga faraj, ini hukum yang halal lah, suami isteri. Dan kalau berzina tak masuk bab inilah, kerana zina itu sendiri adalah haram. Jadi Nabi kata wajib mandi. Anda nak sebut orang lepas berzina tu dia ada mandi hada besar ke bang? Lepas dia berzina, dicekuk keluar, kemudian ditangkap basah, dia mandi junub ke? Tak ada istilah mandi junub, tak ada istilah iaitulah baca doa, kerana perbuatan itu sendiri haram. So kat sini ni Nabi kata maka wajiblah mandi. Jadi pelajaran kita ni hubungan yang halal. Suami isteri apabila dia melakukan hubungan intim ataupun jima, maksudnya zakat dan faraj. So bab zakat bagi lelaki, bab faraj bagi perempuan ni melibatkan hukum fiqh. Sampai Nabi sebut, bukan saja-saja kita macam nak mencarut malam ni sebut alat-alat sulit, tidak. Dalam kategori fiqh antaranya iaitulah khitan anak yang baru lahir. Okey, sebab dia melibatkan kamu nak semayang, kamu nak jadi imam. Kalau orang kafir, dia tidak ada istilah khitan. Mereka semua tu, maaflah cakap, orang Kelantan dia kata Cina topek, kecil tok basuh. Kamu faham ke tak faham tak tahulah. Cina tok pek, kecil tok basuh. Berok tok basuh. Faham? Kamu berok tok basuh tadi ya? Membusuknya tak ada. Kita tak selesa kalau kita tak basuh. Pakai tisu kita tak selesa kan. Walaupun ada alat istinja, kita kena air juga kan. Jadi dia begitu saja. Dan dia punya kekotoran ke tak kotor tak ada dalam istilah mereka. Kita orang Islam sebelum nak semayang, sebelum nak haji, puasa, zakat, kena ambil wudu. Sebelum belajar bab wudu, belajar bab istinja. Sebelum belajar bab istinja, belajar bab air mutlaknya, air mustakmalnya, air musyammasnya kan. Air pun belajar. Semua ni kategori bab toharah. So salah satu bab kebersihan ialah khitan ni memberikan bersih ataupun tak bersih. So Nabi kata apabila bertemu dua khitan, maksudnya zakat dan juga faraj, maka wajiblah mandi. Kalau kamu baca ghuslu, okay, mandi. Kalau kamu baca wajabal ghusla, basuh. Jangan baca ghusla. Kalau basuh saja, lepas jimat basuh, kamu tak mandi, sembahyang subuh kamu nanti tak sah. So ghuslu ni mandi. Wajib mandi, salah satunya bab hubungan kelamin tadi, zakat dengan kamu masuk dalam faraj isteri kamu ataupun yang halal lah, suami dan isteri.
Yang kedua pula hadis yang dibaca tadi, inzal ke tak inzal? Ada masalah inzal ni sampai bahasa Melayu pun dah sebut inzal ya. Abang faham ya? Inzal. Sebenarnya bahasa Arab tadi abang tu baca. Anzal aulam yunzil. Kita pun sebut inzal. Inzal tu keluar mani. Apa dia Nabi kata? Hadis daripada At-Tabarani. Izal taqal khitanani. Apabila bertemu dua khitan. Hadis yang kedua. Khitan tadi apa dia? Faraj dan zakar. Wa ghabatil hasyafah. Ketua kelas terjemahkan ni. Wa ghabatil hasyafah. Apabila bertemu dua khitan, takut malu nak sebut. Ghaba, ghaib, tak nampak boh, tak nampak dah. Tadi nampak, dia tak nampak. Hasyafah tadi kan, ghaib. Sampai itu kata ghaib ni tak nampak. Ghaib, guyub. Wa ghabat diterjemahkan masuk pangkal hasyafah. Okey, jadi yang masuk tadi kepala topi Jerman tadi. Bukan dengan batang-batangnya sekali. Kalau pisangnya, maknanya sikit. Bukan semua. Masuk suku ke, masuk separuh ke tadi. Dia kata apa dia? Wajabal ghuslu. Baca kuat-kuat. Wajabal ghuslu. Maka? Ni bak mandi hadar besar. Sambung. Anzala aulam yunzil. Apa makna dia? Jadi hukum fiqhnya bang, kita panggil inzal ke tak inzal, keluar mani ke tak keluar mani, kalau dah kita jima walaupun sekali, wajib mandi hadar besar. So mandi itu melibatkan orang Islam, dia itulah bertemu je zakat. So zakat itu bagi orang Islam, dia wajib berkhitan. Okay, next. Hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya khitan. Kita tengok tadi dia melibatkan hukum fiqh, semana hadisnya. Hadis yang menunjukkan pensyariatan khitan. Bukan saja kita nak berkhitan. Sekarang ini untuk pengetahuan abang-abang dan anak-anak, orang bukan Islam pun dia berkhitan. Sekarang ini mereka suka berkhitan. Mereka pun berkhitan. Ada yang 2 kali berkhitan. Rupanya banyak kelebihan berkhitan. Dari sudut mengelak daripada kanser, daripada penyakit dedas. Begitu juga dari sudut kebersihan. Tapi bukan hukum mereka ni, tapi mereka meniru, iaitulah mereka berkhitan. Kamu boleh imagine apabila kulit itu kamu waktu kecil tiba-tiba kamu dah besar. Boleh imagine ketika dia mula mengeras. Okey, jadi kulit tadi dia dengan orang lelaki yang Muslim dia sudah bersunat. Berbeza dengan orang kafir yang tidak bersunat. Maaf sekali lagi abang-abang, adik-adik, ada orang tanya. Ni maaf sekali lagi, sebab itu juga mereka berkhitan. Sebab ini. Sebab apa dia? Sebab pisang kalau makan dengan kulit-kulit sekali, makan dengan isi, mana sedap? Tak faham, budak-budak tak faham, tanya abang lah. Faham? Itu tak apalah. Jangan kata ustaz mencarut pula. Pisang, okey, mana sedap? Kita makan dengan kulit-kulitnya sekali ataupun makan isi saja. Pandai tak apa, tanya bini kamu nanti. Jadi apabila dia dibuang kulit itu dari sudut mereka meniru, bukan untuk masuk Islam sama kita, tapi mungkin dari sudut syahwat, dari sudut kebersihan, mengelak kanser dan seumpamanya. Tapi mereka kekal tidak diterima ibadat. Kerana bukan kerana dia berkhitan itu dia masuk syurga. Dia kena mengucap dulu kan. Kena percaya pada Allah, percaya Nabi, kena masuk Islam Allah. Ketika itu automatically, walaupun umur dia 80 tahun, macam umur Nabi Allah Ibrahim, dia berkhitan ketika umur 84 tahun. Menunjukkan hukum khitan itu wajib apabila Allah wajibkan. Dia orang kafir pun sama. Apabila dia masuk Islam, maka dia pun kena berkhitan. Sebab dia melibatkan kulit yang belum potong tadi, kekotoran nak semayang macam mana seumpamanya. Faham anak-anak? So kita tengok hadis-hadis yang menunjukkan pensyariatan khitan, maknanya hukum syarak wajib kita berkhitan. Kita ambil salah satu antaranya. Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada musnadnya, daripada hadis Ammar bin Yasir, katanya Nabi telah bersabda, minal fitrah al-madmadatu wal istinsyaqu wa qassu syaribi was siwaku wa taqlimul azafir wa natful ibti wal istihdadu
wal ikhtitan. Kutkan yang hujung pelajaran kita. Wal ikhtitan. Nabi kata minal fitrah, daripada fitrah. Fitrah, cuba kamu tengok nota kaki di bawah. Nota kaki di bawah, cuba kamu tengok. Fitrah itu ada dua jenis. Untuk ibu-ibu, ayah-ayah ataupun tuan-tuan, puan-puan, fitrah di sini kebersihan. Kebersihan. Jadi ada dua. Yang pertama iaitulah berkaitan dengan hati. Bersih hati. Ni kalau belajar dalam ilmu tasawuf, Imam Ghazali bukan sebut dua, tiga. Bab iaitulah bersih hati daripada penyakit-penyakit sifat-sifat mazmumah. Apa dia penyakit Tuan Bilal? Ujub, dengki, sum'ah, riak, takabbur. Ini penyakit-penyakit hati yang kotor tadi, tak bersih, tak suci. Boleh tak kita bersihkan dengan sabun ataupun klorak? Tak boleh. Kalau tak percaya, kamu ada penyakit dengki, takabur, kamu telan klorak 2 botol. Lepas tu bagi tu ustaz solat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab itu bukan caranya. Dia dalam nak bersih macam mana? Telan klorak lah. Mati kita, keracunan. So caranya duduk dalam majlis ilmu, baca Quran, banyak istighfar, solat tahajud kan, zikir, semua ni cara menyucikan. Nabi kata hati kita kotor. Hati kita itu jijik. Sebagaimana kotornya pakaian kita kalau kita tak sucikan. Kamu bersih berapa kali seminggu? Ataupun kadang-kadang bukan minggu kan, berapa kali sehari? Kau ada jumpa kamu dah sebulan tak basuh? Busuk. Nah, kita akan basuh. Begitulah hati kita kena bersih. Dia dosa mata tadi tengok tak elok, budak tahfiz pun dengar tak elok, cakap tak elok, maka titik-titik dosa itu duduk di hati. Bahkan untuk ayah-ayah, sebenarnya kalau Allah singkapkan hijab, nampak dosa kita Abang Bilal dan jemaah. Kalau nampak dosa ustaz abang, ataupun abang nampak dosa abang tu, abang tak sanggup untuk duduk berdekatan. Kenapa? Jijik busuknya kita. Kalau Allah buka hijab dosa kita ni anak-anak, nescaya kamu tak sanggup untuk duduk di tepi kawan kamu kerana jijik dan busuk. Kalau dihumban dalam sungai, sungai pun menjadi busuk. Itu dosa kita. Tapi kita tak nampak dosa. Dosa mata. Rezeki ustaz, rezeki depan mata, takkan nak tolak. Padahal dia tengok gambar porno. Tu dosa dek. Itu sebenarnya. So dia cleankan dia. Clean apa dia? Bersihkan dia, shinekan dia, sirnakan dia balik. Caranya Nabi kata dua. Apa dia? Yang pertama baca Quran. Sebab itu anak-anak ni moga hati dia suci, penghafal Quran. Yang kedua, zikrul maut, ingat mati. Nabi kata hati kita kotor bagaimana? Iaitulah berkarat, umpamanya karat besi kena air. Air apabila kena besi lama-lama berkarat jadi robek. So hati kita kena karat, bukan air, karat dosa, dosa mata, dan dia boleh rosak dan robek. Caranya untuk bersihkan, untuk polish dia balik, dua cara Nabi kata. Yang pertama apa dia yang? Baca Quran. Yang kedua zikrul maut. So kembali tadi, iaitulah berkaitan dengan hati ya. So ini kategori fitrah, kebersihan hati, dalaman, dan dianya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dan iman kepada Allah. Ini kategori. Sebab itu orang yang mensyirikkan Allah itu kotor, jijik. Dia tak boleh masuk masjid, tak boleh masuk dalam Kaabah, dia tak boleh pegang Quran. Walau dia suci kan. Kamu tengok kulit dia lebih suci daripada kita. Kita hitam, dia putih. Tambah-tambah macam Korea yang kamu minat sangat, Korea tu. Putih, halus, gebu, wow. Budak-budak, wow. Comel tu. Kamu minat BTS kan? Oh, minat K-pop kan? Hip-hop kan? Comel kulit dia. Dia buat pelbagai. Majoriti pemuda artis-artis itu 90% adalah pembedahan plastik. Ini budaya Korea. Memang begitu. Tetapi dia kotor je. Dia kata, tengok tak basuh, kecil tak basuh, jijik. Kamu sanggup cium tu. Dulu waktu dia datang tu ada satu tajuk dalam metro, gadis bertudung cium artis Korea macam burung. Anak-anak gitu Kamu tak rasa jijik, dia semua berhala, berok tak basuh, tapi kamu puja. Susana sebut dari sudut bersih, nampak kita macam kotor, hitam sikit, tapi dia putih. Ada kebersih itu? Tidak. Bersih dia iaitulah dari sudut hati. Tidak ada kekotoran lebih teruk daripada kotor menyengutukan Allah.
Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, dia menduakan Allah, mensyirikkan Allah. Maka dari sudut kebersihan berak tak basuh, kotornya, dia kezaliman yang paling teruk. Sebab itu dalam bab agama, dikawan bukan kita kata, jijik kamu berak tak basuh. Nak kita berkawan macam biasa kan. Dengan orang Indian, orang Melayu, dengan orang Chinese, kawan macam biasa. Sebab dia pun manusia biasa. Tapi dalam bab agama, dia tak boleh masuk tempat ibadat kita. Dia tak boleh pegang Quran kita. Dia kena suci dulu. Suci tu macam mana, dek? Suci. Bukan sekadar dia pegang begitu. Dia kena mensucikan daripada mensyirikkan Allah. Kena masuk Islam dahulu. Baru dia boleh buat semua ibadat. Walaupun simbolik sekarang ni boleh masuk dalam masjid. Ada orang kafir masuk masjid, kemudian jubahnya disediakan, dia pun masuk melawat. Tak kira lah kat Putrajaya ke kat mana. Tapi mereka kekal tidak bersih. Kenapa? Kerana hati dia mensyirikkan Allah. Penyunggutuan kepada Allah. Tutup luar tu lahiriah saja, tapi batin dia tetap kotor. Kecuali dia memeluk Islam. Faham? Jadi dia sebut apa dia ni? Iaitulah iman kepada Allah. Jadi bersih hati itu beriman pada Allah. Selagi mana dia tidak beriman kepada Allah, dia kotor. Ini bukan kotor tubuh badan dia, nampak bersih. Bahkan dia guna shampoo mungkin lebih harum daripada kita. Tapi hatinya kotor dengan syirik. Kotor dengan menyengutukan Allah. Ini kebersihan fitrah yang pertama. Minal fitrah ni Ustaz akan kupas bulan depan. Kebersihan. Yang kedua sayang, yang lain lagi ialah fitrah amali. Apa dia fitrah amali? Fitrah amali. Cuba tengok nota tu. Yaknilah yang dimaksud dengan hadis. Hadis ini dia maksud fitrah amali, iaitulah fitrah bukan hati ni, tetapi fitrah yang kedua melibatkan badan, melibatkan abdomen kita, melibatkan jasad kita, melibatkan memperindahkan pemandangan kita, melibatkan pokok segala fitrah kemuncaknya adalah khitan. So hadis ini merujuk kepada fitrah amali, iaitulah fitrah kebersihan badan. Ada 8. So minal fitrah, di antara kebersihan badan amali, dalam hadis kita ini Ustaz akan hurai bulan depan. Yang pertama al-madmadah, diterjemahkan apa dia? Berkumur-kumur. Berkumur-kumur ni bersih untuk hati ke untuk luaran? Untuk amali. Untuk apa dia? Untuk amali yang dimaksudkan iaitulah membersihkan badan. So daripada muka itu al-madmadah. Kalau kamu tak berkumur-kumur dengan bukan sekadar tempoyoknya, budunya, duriannya, makan busuk bau, maka salah satunya dengan berkumur-kumur. Ada hukum ni sampai sunat ketika kita ambil wuduk. Faham? Bahkan kalau kita tak ambil wuduk pun, kita lepas makan mesti kita tak selesa kalau tak berkumur-kumur. Cakap dengan orang kau paling muka. Kenapa? Dalamnya bau tak selesa macam-macam. Itu bentuk kebersihan amali, kebersihan lahiriah. Yang kedua sayang, wal istinsyaq. Istinsyaq iaitulah membersihkan hidung. Bahkan masuk air ke hidung berbentuk membersihkan. Ada tai hidung, ada bulu hidung, ada hingus. Jadi kita bersih. Dan dalam ambil wuduk, hukumnya sunat istinsyaq. Kalau tak pun kita balik daripada berluka, balik daripada debu, kita basuh muka, keluarkan. Bentuk kebersihan fitrah. Jadi Nabi kata fitrah itu 2. Yang ketiga, waqassus syaribi. Apa dia? Menggunting misai. Saya baru gunting misai ni. Dan nyanggup pun tak ada. Tak selesa sangat. Apa dia? Ni misai. Syanabun. Ni daknun. So, cuba imagine kamu tak pernah terapi ataupun trim ataupun tak pernah, iaitulah misai janggut kamu. Apa akan jadi? Misai kamu ni, kamu tidak pernah gunting. Ustaz ni dah 49 tahun. Sejak kecil, Ustaz rasa, Ustaz punya misai bukan kat sini. Dekat dada dia, sama dengan bulu dada. Sebab tak pernah potong misai. Boleh imagine? So bentuk kebersihan, iaitulah antaranya nampak cantik. Tak kira lah kamu buat macam mana. Tapi sepanjang kita itu, mesti kita ada potong ataupun gunting misai. Betul? Sebab dia tumbuh. Walaupun tidak serancak dan sesubur rambut, tapi dia tumbuh panjang. Kalau tak panjang juga, kalau orang yang lebat tu sampai menutupi, iaitulah mulut. Ada identiti dia. Dia simpan janggut, simpan misai. Maaflah walaupun tuan-tuan dia adalah tokoh sastrawan yang hebat, tapi dari sudut sunnah tidak tepat pada sunnah. Kan? Itu identiti dia tu. Kamu tengok misai dia putih ke mana. Kalau dia makan pulut durian agak-agak macam mana, minum susu agak-agak macam mana. Itu contoh. Tidak mengata kepada siapa, tapi abang faham ya. Mungkin identiti dia lah.
Okey, lepas misai, yang lebihnya wasiwak. Wasiwak apa dia? Lepas menggunting misai bersiwak. Sampai Nabi kata, kalau aku boleh wajibkan setiap umat aku untuk bersiwak sebelum solat, aku akan wajibkan. Sampai kita panggil kayu siwak. Okey, ni. Kalau kita bergigi dia dengan kayu siwak itu. Ini semua yang keberapa ni, Dik? Yang keempat kan? Wasiwak wa taqlimul azafir, dan motong kuku. Ini semua kebersihan fitrah amali. Ni potong kuku. Cuba imagine Ustaz Pak Bersenata tak pernah potong kuku. Kamu nampak kuku macam ni? Tak. Ustaz dah jadi langsui dah. Sebab dia ada, Ustaz baca di Brazil bang. Dia panggil ratu kuku terpanjang. Kuku dia punya berleka-leka panjang ni. Sampai boleh masuk rekod dunia. Satu lagi tu bukan kuku panjang, rambut terpanjang. Sejak dia itu, mungkin dia tak pernah potong kot. Macam filem kanak-kanak pula dah. Boleh imagine kalau kamu tak potong. Seminggu sekali kita potong kan. So ada kebersihan. Sebab melibatkan bersih tak bersih. Kamu mandi hadas besar macam mana. Kamu kalau tak potong kuku, tiba-tiba basuh. Boleh faham kiri kan. Lepas tu pergi makan, Ustaz tengok kuning je. Ustaz pun tak selesa. Sebab duduk kat celah-celah tu. So potong kuku. Cara potong kuku, kita belajar kemudian. Lepas daripada tu, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Ni bulu ketiak kena cabut ataupun gunting ataupun trim. Cuba imagine abang. Ustaz 49. Abang 69. Tak pernah potong bulu ketiak. Agak-agaknya, bukan sekadar Abang Zul angkat macam tu. Lain macam aja kan. Bau. Sampai orang sebut, apa dia? Abang Zul kata. Ya, disebut apa dia? Tahniah untuk kita punya Muslim yang cukup membantu manji dan seumpamanya kredit untuk tuan pengurusi kita ke kandungan. Ni ceritanya apa dia ni? Ceritanya bulu ketiak. Okey, cuba kamu angkat, ya Allah, pakai baju pagoda tu, ya Allah, sampai dekat bawah ni, dah lah busuk kan? Malaikat nak tulis dia ni, nak tulis malaikat, tengok-tengok Allahu Akbar, malaikat pun lari. Sebab pakai baju kado dia rambut bani. Jadi busuk tak selesa. Jadi kena potong. Ni kebersihan luar. Kita tutup dengan baju kita, tapi dalamnya tak selesa. Sampai Ustaz pernah dengar bahasa Melayu punya bidalan, tapi Ustaz reka sendirilah. Alang-alang menyelup pekasam, biar sampai ke pangkal lengan kan. Ustaz buat sendiri. Alang-alang menyelup pekasam, jangan sampai ke ketiak masam. Itu ketiak masam tu dia. Jadi akhir sekali anak, istihdad. Ni makin atas ni. Makin atas dah habis kebersihan 5. Kemudian di abdomen, di jasad kita, bulu ketiak. Pergi ke bawah lagi, istihdad. Maknanya memotong bulu kemaluan. Tempat tu subur. Sebab kamu ada kubur dan dubur. Kan? Sebab itu banyak bulu semua sekali ni. Kan? Kenapa dia tak bulu di telapak tangan? Tapi kat sana bulu aja kan. Silat-silat. Kat bawah dengan ke atas sama aja. Kamu faham? Macam janggut Osama bin Laden. Kadang-kadang keluar ikut apa dia? Ikut seluar ni, seluar ikut bawah. Itu tak logik lah. Tapi tak panjang sangat. Cuba imagine. Sebetul kan? Jadi bulu di kemaluan. Habis yang ketujuh, cuba baca penutup kita yang ke-8. Ikhtitan. So kemuncak segala kebersihan ialah khitan. Kalau kamu bersiwak okey, bulu ketiak okey, bulu hidung okey, kemudian apa dia semua kuku okey, tiba-tiba tidak berkhitan. Kekotoran apa ditutup oleh kepala hasyafah tadi. Jadi kita akan kupas nanti ada 8 kebersihan amali. Nabi kata antaranya iaitulah yang pertama, iaitulah berkumur-kumur, membersihkan hidung, masuk air ke hidung, menggunting misai, bersiwak, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu di kemaluan dan berkhitan. Kita akan sambung tajuk khitan muka surat 120 sayang anak-anakku. InsyaAllah syubhat ada. InsyaAllah kita dapat benda lain lagi. Maaf terlajak masuk sikit. Yang baik daripada Allah, kurang baik kelemahan ana. Aku lu qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.